Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirni ma unsitu minal Qur'anil Karim wa ma nasitu minal ahaditsin nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Ahli-ahli datang kuasa, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang berkat, yang berbahagia ini kita dapat lagi bertemu dalam satu majlis ilmu, majlis sebesar-besar zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, akan memperkatakan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, memperkatakan tentang tafsir, bayan, tawdih, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kitab yang kita gunakan Tafsir Nurul Ihsan, penggal yang keempat. Setelah beberapa lama sebenarnya kita terhenti juga, tak tahulah bila masa kita nak tamatkan kitab ini, wallahu a'lam. Jadi yang pentingnya kita terus berada dalam majlis ilmu ini, kerana satu-satunya perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya minta tambah ialah ilmu. Wa qur rabbi zidni alma. Katakanlah wahai Nabi, zidni alma, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala tak perintahkan Nabi supaya minta tambah harta, tambah isteri, tambah anak, tapi Allah perintah supaya Nabi berdoa, dan itu sepatutnya kita menjadi doa kita, Rabbi zidni alma, Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya, ilmu ini sesuatu yang kita kejar, kita cari, yang kita tidak akan kenyang-kenyang, tidak akan puas-puas. Kerana Nabi SAW menyebut, lan yashba'al mu'minu min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Seseorang mukmin, orang yang beriman itu, dia tidak akan pernah kenyang, dia tidak akan kenyang-kenyang terhadap kebaikan. Khair ini ilmu pengetahuan, sehinggalah akhirnya dia masuk syurga. Ya, kalau kita puas, maka itu ada sesuatu yang tak kena pada diri kita. Kalau kita rasa cukup, maka juga lagi tidak kena. Kerana ilmu ini semakin kita kejar, semakin kita cari, semakin kita dapat, maka semakin kita rasa tak tahu, rasa nak menambah. Ya? Begitu juga satu lagi itu ialah dunia. Dunia pun begitu juga, ibarat minum air laut benarnya. Makin diminum makin dahaga, makin diminum makin dahaga. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak suruh perintah tambah. Walaupun mal, harta itu kalau disebut dalam Al-Quran disebut khair. Jadi perkataan khair dalam Al-Quran semuanya merujuk kepada harta. Tetapi Allah SWT tak suruh perintah tambah. Kenapa? Godaannya besar, fitnahnya besar. Ya? Harta ini. Dan bila dia puas, kata Nabi SAW, bila dia makan tanah, apabila mulutnya nanti tersumbat dengan tanah, maka barulah dia berhenti cari dunia. Ya? Maksudnya mati. Baik, alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita akan memperkatakan sedikit sebanyak ilmu yang Allah SWT izinkan untuk kita perkatakan, bincangkan pada pagi ini. Muka surat yang ke-20, tuan-tuan. Catatan terakhir saya di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, mula muka surat 20. Muka surat 20, baris yang ke-7 dari atas. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Nun yang bersabdu wajibul gunnah, wajib dengung, ya, wajib dengung. Nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu bertasydid, bersyaddah,
Hak yang tak ada nun selain nun mati sebelumnya, dan tak ada tanwin baris dua tu, dan tak ada mim sebelum dia, mim mati, maka dia wajibul gunnah. Wajib dengung. Baik. Ni barangkali hak paling mudah sekali ni. Ingat ni. Jumpa nun yang bersabdu saja dengunglah. Ya, pastikan sebelum tu tak ada yang kita sebut tadi. Wa amilus salihati lahum, mim mati bertemu dengan hamzah itu apa dia tu tuan-tuan dan puan-puan? Izhar syafawi. Izhar syafawi, ya. Syafawi ni daripada syafatun, bibir. Kerana mim tu makhrajnya keluar daripada bibir. Jadi dia panggil izhar syafawi. Satu lagi tu izhar halqi ataupun hakiki. Ya, nun mati dan tanwin izhar hakiki ataupun izhar halqi. Hak ni syafawi. Tu kenapa dia panggil izhar halqi? Kerana semua huruf dia keluar daripada halqum. Halq. Daripada halqum. Panggil izhar halqi. Ni mim keluar daripada bibir, izhar syafawi. Izhar maksudnya jelas, ya, jangan didengung di situ. Lahum ajrun, tu izhar hakiki ataupun izhar halqi. Tanwin tu baris dua, dhammatain bahasa Arabnya. Dhammatain ni maksudnya baris dua di hadapan, bertemu dengan ghain. Ghain ini sini di halqum, makhraj dia. Mamnun, mim mati bertemu dengan nun, juga izhar syafawi. Hukum mim ni mudah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Selain daripada mim mati bertemu mim mati bertemu dengan ba, maka dia semuanya izhar. Tu tuan-tuan dan puan-puan. Tak payah kita hafal mim mati bertemu nun izhar, mim mati bertemu ghain izhar, tak payah. Kita ambil hak mudah saja. Kita bagi hak mudah, hak pendek. Hak mudah ingat. Apa dia? Selain daripada mim mati bertemu mim mati bertemu ba, semuanya izhar. Semuanya jangan dengung. Tajwid ni tuan-tuan dan puan-puan, hak paling mudah ingat. Bagi saya lah, dalam banyak-banyak ilmu yang paling mudah sekali ingat tajwid. Pasal apa? Pasal bila kita belajar, kita praktis selalu, kita baca selalu, kita jumpa selalu, ulang, dia lekat weh. Dia rupa-rupanya ilmu ni, yang pertama kita kena belajar, yang kedua kita kena ulang, yang ketiga kita kena amal. InsyaAllah lekat. Ilmu tak lekat ni pasal apa? Dengar sekali sekala, lepas itu tak amal, tak lekat. Baik. Bahawa segala orang yang beriman dan beramal, mereka itu akan amalan yang saleh fardu sunat, itu bagi mereka itu pahala yang tiada kurang dan tiada putus. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, orang yang beriman dan orang yang beramal saleh, ini package ni. Dalam bila sebut amanu saja, dia akan datang apa package-nya? Wa amilus salihat. Tu memang Allah SWT sebut wa amilus salihat, yang beriman dan beramal saleh. Beriman saja tak cukup tuan-tuan dan puan-puan. Pasal apa? Tak ada dia punya lawazim, dia kesan dia tak ada, buah dia tak ada. Sebab itu kita ta'rif iman apa dia? Tasdiqun bil qalbi, beriman dalam hati, percaya dalam hati, tidak ada syak, ragu, waham, zon, 100% kena ucap dengan lidah tuan-tuan dan puan-puan. Dia panggil taqriru bil lisan. At-tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisan. Ya, percaya macam mana pun dalam hati, tak ucap dengan lisan, Allah SWT tak terima iman dia. Ni persoalan Abu Talib ni, bapa saudara Nabi SAW. Ya, bapa saudara Nabi ni percaya benar dengan Nabi SAW ni. Nabi tu kecil-kecil ada dah tanda-tanda kenabiannya ni. Tuan-tuan ingat dalam kes dia balik dia nak ke Syam, sampai pertengahan jalan dia balik kerana dinasihat oleh seorang pendeta Buhaira ataupun Bahira. Dia balik pasal apa? Dia percaya. Tapi percaya saja tak cukup tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Takrir bil lisan, kena ucap Muhammadur Rasulullah. Tak padan la ilaha illallah saja, tu kunci syurga.
La ilaha illallah kunci syurga dah. Gigi dia ialah Muhammadur Rasulullah. Sekarang ni kalau ucap la ilaha illallah saja beriman dengan Allah Subhanahu taala, tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada gigi. Nak buka macam mana kunci syurga kan? Nah, ni tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kena sebut Muhammadur Rasulullah. Baik. Dan yang ketiganya apa? Wal amalu bil arkan ataupun bil jawarih. Serupalah tu arkan tu, maksudnya tubuh badan, ya, kita buat tuntutan iman, tuntutan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tu kita cerita dah tak? Nah, tuntutan kalimah syahadatain tu nak kena ada tuntutan iman, rukun Islam, rukun iman. Baik, kena amal. Wa amilus salihat, amalan-amalan yang baik, bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Tuan-tuan dan puan-puan, pahala ni Allah Subhanahu Wa Taala maha kaya, maha pemurah. Ya, kalau kita buat satu-satu amalan tu paling-paling tidak 10. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dia balas 10. Tak? Macam pernah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tiba kafilahnya di Madinah. Waktu itu Madinah sedang gawat, krisis ekonomi. Makanan tak ada, bekalan terputus, banyak perkara-perkara yang menyusahkan pada waktu itu. Kafilah dia sampai. Ada kata ceritanya, kafilah ni, para sahabat ni, ada yang kaya, kalau dia susun unta dia tu seko berbaris begitu kan. Hak depan dah sampai Madinah, hak belakang tu ada lagi di Syam, di Syria. 1000 km lebih tu, tuan-tuan dan puan-puan. Besar tak besar kafilah dia, banyak tak banyak, ya? Sampai di Madinah, saudagar-saudagar Madinah berebut-rebut untuk beli barangan. Berapa nak bagi? Dia kata satu barang bagi untung 1 dinar. Kalau 1 dinar untung 1 dinar, artinya 100%. Sayyidina Uthman tak mahu. Baik, 1 dinar modal, 2 dinar untung, 200% tak mahu, 300% tak mahu, 400% tak mahu, dan seterusnya tak mahu. Dia kata kami dah tak larat lagi, dah nak tawar harga yang lebih tinggi. Siapa yang boleh beli yang lebih tinggi daripada ini? Sayyidina Uthman kata Allah Subhanahu Wa Taala bayar berapa? 10. Satu bayar 10. Berapa tu? Berapa ratus-peratus tu? Kalau nak kira peratus tak? Jadi aku wakafkan semua, aku sedekahkan, aku infakkan semua ni kepada mereka yang memerlukan. Ni tuan-tuan dan puan-puan, orang kaya gini kita nak. Orang kaya yang tidak ambil kesempatan. Orang kaya bila orang susah, dia kira keuntungan akhirat. Itu orang kaya Islam tak? Tak salah jadi kaya gini. Molek jadi kaya gini. Hak kaya tak molek ialah yang ambil kesempatan, monopoli, sabotaj, kena tipu lagi. Lepas tu letak harta hak banyak-banyak tu di mana? Di hati. Seolah-olah nak bawa mati. Ni yang tak ada zuhud ni. Dia walaupun harta banyak, tapi boleh berlaku zuhud. Dia letak mana? Letak tangan je, tuan-tuan dan puan-puan. Harta carilah banyak mana, tapi letak di tangan, jangan letak di hati. Supaya apa? Mudah dia bagi-bagi. Baik. Dan boleh digandakan apa? Sampai 700 dan berganda-ganda lagi. Allah SWT maha tahu. Dia maha kaya. Ya, kita buat pun ad-dallu ala khairin kafa'ilih, orang yang menunjukkan ke arah kebaikan, dia dapat seperti mana pahala orang yang buat, tanpa mengurangkan pahala orang itu. Allah SWT maha kaya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita kata tuan-tuan eloklah ada wujudkan sebuah tabung di rumah itu supaya ahli rumah boleh menderma seumpama, kita boleh mendidik anak-anak kita menderma ataupun bersedekah, berinfak. Kita sendiri pun kita dapat fadilat sedekah, tuan-tuan dan puan-puan, murah rezeki insya-Allah, terjauh dari bala, ya.
panjang umur, letak tabung di rumah kita. Jadi kita suruh anak-anak kita masuk 10 sen, 20 sen setiap hari, lebih-lebihan. Kita sendiri pun masuk RM1 sebelum tidur. Ujung-ujung bulan ataupun 3-4 bulan sekali kita buat upacara pecah tabung. Kapak tabung tu kumpul ramai-ramai. Anak beranak buat kenduri buat jamu apa ni, goreng mihun sikit. Panggil anak-anak jiran tak apa. Upacara pecah tabung. Kira bilang berapa dapat. Yang ni kita akan hantar ke mana? Kita akan hantar ke pondok Matlab Badrin ke? Yang ini kita akan hantar ke ibu tunggal ke? Hak ni kita pergi hantar ke rumah anak yatim ke? Dan sebagainya. Berapa hak dapat? Ya, bawa anak-anak tu naik kereta, pergi hantar. Pergi hantar. Cari rumah orang-orang susah. Orang nampak sengit, orang nampak tu. Pergi. Isi dalam sambung surat molek, suruh anak ni serah. Esok tuan-tuan dan puan-puan, anak kita buat gitu juga. Berterus-terusan dia menderma, dia infak, dia bersedekah. Dapat pahala kita, tuan-tuan. Ni hak mengalir ghairu mamnun ni. Hak yang tak putus-putus dikata ni. Hak saya sebut gini, tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat, ya tak? Kalau tuan-tuan buat apa yang saya syorkan ini, saya juga insya-Allah akan dapat. Pahala tuan-tuan tak kurang. Kalau 100 tu lah. Allah Maha Kaya. Bukan ambil bagilah. Bagi ni 100 pahala sedekah, bagi ke orang yang show, orang yang tu bagi 50. Ada. Tuan-tuan dapat 100, saya dapat 100. Allah Maha Kaya. Ya. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang berinfak jalan Allah Subhanahu Wa Taala seperti biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap 7 tangkai itu ada 100. Jadi berapa ganda? 700. Dan diganda-gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, yang dikehendaki. Berapa pun Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain. Kata olehmu ya Muhammad, ya, daripada mana pula ni tak ada sebut pun Muhammad dalam ayat ni? Dari mana tu tuan-tuan dan puan-puan? Qul tu fi'il amar dia panggil. Fi'il amar maksudnya katakanlah. Katakan siapa? Quran ini diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Maka dalam tafsirnya kita sebut qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kafir-kafir, Allah SWT perintahkan kepada Nabi supaya sebut pada orang kafir, adakah kamu kufur dengan Allah, Tuhan yang jadi akan bumi ini pada 2 hari, Ahad dan Isnin. Baik, 2 masa. Ada setengah-setengah kitab terjemahkan 2 masa sahaja. Ni dalam kitab, kalau kita rujuk dalam kitab tafsir jalan lain, dia kata memang disebut hari ni. Dan syarah kepada kitab jalan lain ni, Hasyiatus Sawi, ya, Hasyiatus Sawi ada sebut, ya. Kitab Hasyiatus Sawi ni oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi. Baik, yang mensyarahkan kitab tafsir jalan lain tu. Dan apa yang kita lihat sebenarnya, kitab ini diambil banyak daripada jalan lain dan Hasyiatus Sawi. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا, dan kamu jadi baginya syarik. Syarik, ya, syarik ni syarikun, bahasa Arab maksudnya orang yang bersekutu, maksudnya orang yang bersyarikat. Asnam, apa dia yang bersyarikat dengan Allah SWT tu, bersekutu dengan Allah SWT tu? Asnam, patung-patung, berhala-berhala. Dan tiada kamu beriman dengan Allah Tuhan yang menjadi bumi dan Rasulnya dan kitabnya. Artinya tidak beriman dengan Rasul dan tidak beriman dengan kitab. Baik.
Andada ni tuan-tuan dan puan jamak nadun. Nadun ni ialah yang setara. Yang setara, ya. Yang setara. Artinya orang-orang kafir ni dia percaya juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Terutamanya orang-orang kafir Quraisy dahulu. Orang zaman jahiliah, ya, kesan-kesan daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam masih ada. Cuma dia sembah patung pula. Dia minta tolong pada patung itu dan dijadikan patung itu sebagai perantaraan. Itu masalah ni. Ini yang Allah SWT perintah pada Nabi, suruh tanya ni, macam mana tidak beriman dengan Allah sebenar-benar iman, maksudnya, ya. Kalau kita mengaji manhaj salaf, kita akan mengaji tentang apa? Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma' sifat, ya. Kalau yang ini dia ada satu je, rububiyah dia ada, ya. Orang kafir ni, tamanya orang kafir zaman jahiliah dulu, dia ada rububiyah aja. Dia tidak ada uluhiyah. Rububiyah ni tuan-tuan dan puan-puan mengiktiraf ataupun mengaku Allah Subhanahu Wa Taala tu yang Maha mencipta. Allah jadikan kita, jadikan bumi. Itulah in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Tuan-tuan pergi tanya siapa? Dia kata Tuhan Allah. Dia kata Tuhan Allah yang jadikan. Dia ada rububiyah dia, tetapi tidak ada uluhiyah dia. Uluhiyah tauhid yang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menetapkan bahawa Allah lah Tuhan yang sebenar-benar berhak disembah, yang layak disembah, yang lain tak ada. Yang perlu diabdikan diri hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu uluhiyah. Baik. Zalika Rabbul Alamin. Bermula demikian itu yang menjadi bumi pada 2 hari itulah Tuhan yang memilik sekalian alam ini. Maka makna alam itu tiap-tiap suatu yang lain Allah. Ni yang kita kata segala yang baharu. Istilah lamanya. Istilah kitab-kitab tua, segala yang baharu. Segala yang baharu ni tuan-tuan dan puan-puan, yang baru jadi, yang lama, yang dipanggil qidam, yang tidak ada permulaannya hanya Allah. Selepas itu artinya semuanya barang kena jadi belaka, barang baru belaka. Hak lama Allah dia. Itu yang kata bersalahan dengan yang baharu, bersalahan dengan yang baharu. Yang orang zaman sekarang ni dia pening, dia kata belajar sifat 20. Tak pening-pening lah tuan-tuan dan puan-puan. Hak pening tu saja malah nak memikir. Tak? Malah nak memikir, malah nak belajar. Bila dia rasa susah, dia tak nak. Dia nak belajar hak senang-senang saja. Hak susah sikit tak nak. Maksud yang baharu itu ialah makhluk. Kalau mudahnya ialah apa? Allah tidak serupa dengan Allah tidak serupa dengan sebarang makhluk. Habis cerita. Selain daripada Allah, makhluk. Alam ini semuanya itu adalah makhluk. Apa dia al-alamin? Makhluk. Selain daripada Allah, al-alamin belaka. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau itu, tidak kami utuskan engkau itu wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Al-alamin itu siapa dia? Semua sekali. Rasulullah SAW jadi rahmat pada semua sekali. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, al-alamin. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Dan jadi Allah padanya bumi itu beberapa bukit yang besar daripada atasnya. Mantap akan dia. Ataupun
menetap, menetap ni mengukuhkan, menetap akan dia daripada bergolek-golek seperti perahu atas air. Ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak ada bukit bukau ni, dunia bumi ni akan jadi apa? Bergolek seperti bergolek perahu dalam air. Tuan-tuan biasa naik perahu. Ini yang terjadi tuan-tuan dan puan-puan. Pakat-pakat runtuhkan bukit, serodok dan sebagainya. Marilah. Pasal apa? Bukit bukau gunung ganang tu pasak bumi. Rawasi ni kalau ikut makna dia, rawasi ni sauh. Sauh. Macam Allah SWT umpamakan bukit itu sebagai sauh kepada apa? Kepada perahu, kepada kapal. Letak sauh tu berhenti molek dia. Tak ada sauh hanyut kan? Cuma dia letak dia bahagian atas, tak letak bawah. Dia sebenarnya bawah tu pun ada dia punya tu, ya. Dah bila dah habis sodok, itulah tanah runtuh lah, gempa bumi lah, banjir, lumpur lah, ya. Jadi keseimbangan yang Allah SWT jadikan dah rosak. Siapa yang merosakkan? Tangan kita lah, manusia ni. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Baik. Wa baraka fiha, dan berkat Allah padanya bumi dengan banyak air dan tanaman dan air susu. Itu antara keberkatan pada bumi. Allazi barakna haulah. Allah SWT ceritakan tentang bumi Syam itu yang diberkati, di sekelilingnya. Antara berkat dia, antara berkatnya bumi Syam itu, dia lebih subur, ada air, tanam-tanamannya. Sebab itu kalau kita pergi ke Syria, Masya Allah hijau. Pergi ke Palestin, Masya Allah hijau. Tapi kalau pergi ke Jordan, ke mana Allah, merah je. Bunga-bunga ni hanya ada musim bunga je, sebulan dua je. Nampak hijau, berumput, lain-lain tak ada. Kita di sini Masya Allah, setiap hari musim bunga. Bangun pagi-pagi tengok bunga. Alhamdulillah, hebat Malaysia ni. Sebab itu orang Arab kata jannah. Jannah, al-jannatu fil ardi. Dia kata jannatullah fil ard, syurga Allah di atas muka bumi ni. Kenapa? Kerana Allah sebut Allah SWT sebut dalam Al-Quran apa? Tajri min tahtihal anhar. Betul tak? Mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Dan apa? Jannah tu apa maksudnya? Jannah tu rimbun, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita tengok tu tak nampak ke dalam, ditutup oleh rimbunan. Itu jannah makna dia. Kebun yang rimbun. Maka tengok sini, Masya Allah, hijau. Tengok hutan, tengok masuk dalam tu ada sungai pula. Ya Allah, syurga. Baik. Dia kata apa? Air berkat. Susu berkat, ya, dia berkati dengan susu. Susu ni tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh buat dia ganti makanan. Kita tengok bayi, anak-anak kita, hak kecil-kecil tu, ada makan makanan keras, pejar, tak makan, minum susu tu, ya, boleh sihat, segar, membesar. Berkat insya-Allah. Wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Dan mengqadar Allah padanya akan segala makanannya pada 2 hari. Tamam 4 hari cukup dengan jadi bumi bagi segala orang yang tanya soal daripada kejadian bumi. Dan barang yang padanya, yakni jadi bumi 2 hari dan jadi bukit
dan makanan manusia dan binatang 2 hari, cukup 4 hari, tiada lebih dan tiada kurang, iaitu Selasa dan Arba' ni Rabu, dan jadi langit 2 hari, Khamis dan Jumaat. Arti qadar 2 hari kerana masa itu belum ada matahari dan bulan dan belum ada langit bumi. Maksud hari-hari ni tuan-tuan, qadar 2 hari. Pada masa itu tak ada lagi langit, bumi, bulan pun tak ada, ya tak? Dan bulan itu dikira dengan pusingan bulan. Maksudnya qadar 2 hari, ya. Ada yang mengatakan bahawa qadar 2 hari itu 2 hari akhirat, 1 hari 1000 tahun. Wallahu a'lam, seperti pendapat Al-Imam Al-Qurtubi. Tapi ada setengah-setengah mengatakan nak mudah faham, dia sebut 2 masa. Jadi cukup 7 dalam masa 6 hari tak? Dalam masa 6 hari Allah SWT jadikan seluruhnya langit bumi kejadian ini dalam masa 6 hari. Thumma istawa ila as-sama', kemudian qasad ia pada jadi langit. Ya. Kemudian Allah SWT menjadikan langit pula. Wahya dukhanun, dan ia langit itu asap air. Bukhar dia, bukhar ataupun dukhan. Wap yang naik tu, wap naik, itu dukhan ataupun bukhar. Kerana arsyur Rahman itu di atas air. Arasy Allah SWT ni atas air. Dahulu daripada jadi langit dan bumi, sebelum kejadian langit dan bumi, arasy itu sudah wujud terlebih dahulu. Dan di mana letaknya arasy tu? Atas air. Jika berombak air dan berbuih, maka keluar daripadanya asap naik ke atas, dia jadi langit. Maka buih dia jadi bumi. Wallahu a'lam disebut, ya. Artinya Allah Subhanahu taala yang Maha mengetahui hakikat sebenarnya. Tapi dalam kitab ini disebut begitulah, ya. Arasy Allah Subhanahu taala di atas air. Dan bila dia berwak, dia naik ke atas, dia jadi langit. Dan yang berbuih-buih tu jadi bumi. Hakikat sebenarnya wallahu a'lam. Apa makna wallahu a'lam? Wa tu dan Allah lah. A'lam yang Maha mengetahui. Hakikat sebenarnya, ada orang tambah bis sawab. Sawab tu apa maknanya? Benar. Allah lah yang mengetahui akan kebenaran, yang benar-benar, hakikat sebenar maksudnya, ya. Dalam kitab-kitab tua biasanya dia akan sebut beginilah. Lepas habis satu fasal satu ni, dia akan sebut wallahu a'lam. Ya, tuk guru dulu kita, ya, kita dulu pun begitu juga. Ya, apabila dah sebut apa fatwa ke, disebut wallahu a'lam, serah pada Allah Subhanahu taala sebagai adabnya, ya. Ya, man su'ila an almin faqala wallahu a'lam laqad afta. Siapa yang ditanyakan tentang ilmu, dia sebut wallahu a'lam, dia sudah berfatwa. Apa fatwanya tuan-tuan dan puan? Minta maaf saya tak tahu, kena tanya orang yang lebih tahu. Fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Baik. Rasanya kita nak berhenti sini, ya, pasal ada janji. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang. Mohon ampun maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca wal asri dan tasbih kafarah.